InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sidang jemaah sekalian, apabila kita mempelajari usul fiqh, kita belajar usul fiqh. Dalam kita mempelajari usul fiqh ni, di antara perkara yang dibincangkan ialah rujukan utama syariat Islam. Apakah rujukan utama syariat Islam? Bagi ahli sunnah wal jamaah, 4 perkara ini perkara yang asas yang tidak ada khilaf kalangan ulama. Yang pertama, sumber syariat Islam ialah yang pertama Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ijma' para ulama. Yang keempat, qiyas. Ini 4 yang tidak ada khilaf. 4 yang tidak ada khilaf. Termasuklah sumber-sumber yang lain yang saya bukan nak bincangkan sumber syariat Islam ini. Yang saya nak bincangkan 2 yang pertama, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan sekalian, apabila kita bicarakan tentang hadis Nabi Muhammad, saya akan bicarakan tentang mukjizat Al-Quran dan juga mukjizat hadis hari ini. Bila kita bicarakan tentang hadis Nabi, apa dia definisi hadis? Hadis ialah ma usnida ila nabiyyin min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Ini dia definisi hadis. Apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diambil pada Nabi Muhammad SAW, sama ada daripada ucapannya, perbuatannya, ataupun takrir, yakni Nabi, apa yang Nabi benarkan. Nabi tak buat, tapi Nabi kata okey. So, apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan, dan apa yang Nabi benarkan, maka inilah yang dinamakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Najm, Allah ada sebutkan, wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan whatever being mentioned by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is related to our religions, it came from Allah Subhanahu wa taala. Ini asas dia. Apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan agama, maka ia datangnya pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada Nabi sendiri. Ada beberapa perkara yang datang pada Nabi yang tak ada related, tak ada hubungan dengan agama. Dan kemungkinan benda ni tersilap, tersalah. Sebab itulah dalam peperangan Badar, ketika mana Rasulullah SAW mencadangkan untuk berkubur di suatu tempat, ada seorang sahabat Nabi tegur, ya Rasulullah, hadha wahyun anzalallahu ilaik. Apakah penentuan tempat ini untuk kita berkubur ini merupakan wahyu yang Allah turunkan pada kamu ataupun taktik peperangan? Sahabat bertanya ini bimbang-bimbang kalau ia wahyu. Kalau ia wahyu, no question ask. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita patuh. Tak boleh pertikaikan. Kalau ini being decided by God, we have to be here. Untuk bercamp di sini, untuk berkumpul di sini, ini jadikan base kita. So sahabat tak boleh pertikaikan. Tapi seandainya ini taktik peperangan, maka sahabat kata, aku ada cadangan yang lain. Nampak tak kat sini? So penentuan tempat berkubur ini Rasulullah tentukan bukan daripada wahyu, tapi berdiri Rasulullah SAW sendiri. Dan Rasulullah kata ini taktik peperangan. Kemudian sahabat mencadangkan, kalau ini taktik peperangan, aku ada cadangan yang lain. So nak gambarkan tuan-tuan, puan sekalian, sekiranya ia adalah ketentuan Allah dan Rasulnya daripada Allah SWT, sahabat tidak akan menolak. Sebab itulah dalam perjanjian Hudaibiyah, Umar tidak boleh menerima apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika mana Suhail minta, ketika mana Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Talib
untuk mencatat perjanjian dengan Suhail sebagai wakil kafir Quraisy. Rasulullah minta Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail berkata, siapa itu Allah? Kami tidak beriman dengan Allah. Padam. Suhail kata, padam. Rasulullah bagi itu pada Ali, padam. Dan Ali padam. Omar tak boleh terima. Tuhan kita Allah kenapa nak padam? Tapi Omar tak dapat nak bangkang ketika itu. Dan Rasulullah minta Ali tulis, ini perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail. Suhail tegur, wahai Muhammad, siapa yang mengiktiraf kamu adalah Rasulullah? Kalau kamu ini benar-benar Rasulullah yang kami iktiraf, kami tidak akan bangkit menentang kamu. Padam. Rasulullah arahkan pada Ali, padam Rasulullah ni. Perjanjian di antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail. Omar bertambah berang. Tambah lagi, di antara perjanjian tersebut menyatakan bahawa mana-mana orang Madinah yang melarikan diri ke Mekah, tidak menjadi kewajipan bagi orang Mekah untuk memulangkan ke Madinah. Tetapi mana-mana lelaki daripada Mekah yang melarikan diri ke Madinah, menjadi kewajipan bagi orang Islam Madinah untuk memulangkan ke Mekah. Omar kata ini berat sebelah, tak adil. Habis perjanjian ni, Omar tanya Nabi, ya Rasulullah, bukankah Tuhan kita Allah? Bukankah kamu Rasulullah? Kenapa padam ini? Tapi apabila Rasulullah tegur Omar, wahai Omar, aku adalah Rasulullah dan tahu apa yang aku lakukan. Dikala itulah Omar faham, ini adalah perintah Allah SWT. So, Omar tidak pertikaikan selepas itu. Nampak tak? So, bila mana ia adalah arahan Allah SWT, para sahabat tak pertikaikan. Demikian juga kisah pendebungaan bagi pokok tamar. Dalam satu pohon ni ada bunga jantan, ada bunga betina. Mungkin pokok tamar ni agak asing bagi kita lah. Sebab kat Malaysia tak banyak pokok tamar, kan? Kita tak nampak macam mana pokok ni berbuah, melainkan orang yang pernah pergi Mekah, Madinah nampak, ataupun dekat Kelantan ada pokok tamar yang ada berbuah. Dekat Indonesia mereka dah tanam secara besar-besaran ladang tamar, tuan-tuan. Dekat Malaysia belum ada lagi. Cuma beberapa pokok yang ditanam di Kelantan telah pun menghasilkan buah. Pada satu pohon ni dia ada bunga jantan dan ada bunga betina. Ini pun di antara mukjizat Al-Quran, ya. Yang Allah sebutkan, Allah jadikan setiap satu itu berpasang-pasangan. Atom kita ada proton dan neutron, positif dan negatif. Besi berani ada positif dan negatif. Demikian juga pokok, ada jantan dan ada betina. Manusia ada lelaki, ada wanita. So, pendebungan bunga jantan dan bunga betina ini dilakukan untuk memastikan buah tamar ini menjadi lebat. Jadi bila sahabat melakukan demikian, Rasulullah pun tegur, kenapa perlu kamu buat demikian? Tak perlu buat. Jadi bila sahabat ditegur oleh Nabi, dia pun tak buat tahun tu. Jadi hasilnya buah tamar tak menjadi. Buah tamar tak menjadi. Jadi bila buah tamar tak jadi, dia datang kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ikut apa yang kamu perintahkan. Jangan buat benda itu. Hasilnya buah tamar tak menjadi. Buah tamar tak jadi. Jadi arahan Rasulullah tak betul. Kemudian Rasulullah bagi tahu, antum adra bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Nak gambarkan benda-benda yang related tentang agama yang tidak datang pada Allah SWT, mungkin ada kesilapan berlaku. Dan ia diperbetulkan oleh Allah SWT, Nabi akui benda itu. Contohnya tadilah tentang pendebungan buah tamar dan juga pemilihan tempat untuk berkubu dalam peperangan Badar. Namun demikian tuan-tuan, sekiranya hadis Nabi yang Nabi sebutkan dan tidak ada pembetulan pada Nabi, yakinilah itu datangnya pada Allah SWT. Tadi saya sebutkan sumber syariat
umat Islam ialah Al-Quran dan hadis. Ini yang asas. Oleh kerana tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang pada dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, bererti tidak ada syariat baru, tidak ada kitab wahyu yang baru. Jadi kitab wahyu yang terakhir ini perlu dilaksanakan hingga hari kiamat. Bererti kitab wahyu yang terakhir Al-Quran ini perlu relevan hingga hari kiamat. Bererti ajaran yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW perlu bersesuaian dengan perubahan masa dan ketika. Sebab itulah walaupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan 1400 tahun yang lalu, but everything related with religions, it came from Allah SWT yang tidak ada kesalahannya. Saya ambil contoh tuan-tuan ya, saya ambil contoh hadis Nabi, mukjizat Al-Quran, mukjizat hadis dengan sains. Oleh kerana hadis Nabi ini perlu menjadi rujukan kita hingga hari kiamat, kita perlu yakini bahawa hadis Nabi juga merupakan mukjizat yang datangnya daripada Allah SWT. Sebab Allah dah sebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Baik, tuan-tuan cuba perhatikan air ni, air yang kita minum. Air simbol chemistry ataupun kimia bagi air ialah H2O. H2O. Kenapa hidrogen 2, oksigen 1? Sebab oksigen dalam bentuk dia sendiri adalah O2. Manakala hidrogen dalam bentuk sendiri dia 1. That's why H2O. Itulah air, H2O. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu ya. Ada beberapa hadis yang Rasulullah sebutkan. Hadis ni tarafnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Baihaqi, diriwayatkan oleh Tabrani, diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah melarang kita meniup minuman yang panas. Dan Rasulullah melarang kita bernafas dalam bekas minuman. Jazakumullah khairan. Sebut-sebut air, datang air lagi. Baik. Kedua-dua hadis ini sahih. Rasulullah SAW melarang kita meniup makanan yang panas, minuman yang panas. Yang kedua, Rasulullah melarang kita bernafas dalam bekas minuman. Baik, tuan-tuan. Ulama-ulama dulu dalam membicarakan tentang hadis ini menyatakan bahawa air yang panas, makanan yang panas itu mendidik kita jangan gelojoh. Tunggu dia sejuk, baru kita makan atau minum. Tafsiran ni tak salah, betul juga. Rasulullah melarang kita meniup pada minuman sebab dibimbangi minuman kita ni bila kita tiup, mulut kita ni kotor. Ada yang tak gosok gigi, ada yang bau busuk, ada yang mulut tak bersih. Terutamanya bila kita share bekas minum. Orang Arab biasa minum, satu jug tu dia minum, sama-sama kongsi satu jug. Tak payah pakai gelas pun. So bila kita tiup, kemudian kita minum, kemudian orang sebelah pula minum. Orang tu geli tak? Tambah lagi bila kita sengih ni, nampak tak gigi penuh. Tambah lagi kalau orang tu rasakan bahawa nafas kita berbau. Jadi bila kita tiup tu, walaupun kita dah tak minum, pas kat orang sebelah, kemungkinan bau busuk itu masih ada lagi kat situ. Jadi dia menyebabkan orang lain rasa jijik. Ini tafsiran yang biasa kita dengar.
Dan saya tak kata tafsiran ni salah, tafsiran tu betul juga. Tetapi apa dia sudut sains, tuan-tuan, yang menarik? Apa dia sudut sains? Kita bernafas menggunakan oksigen, O2. Ni kita bernafas. Kemudian apabila kita menghembuskan nafas, yang keluar mengandungi oksigen juga, tetapi dalam bentuk bercantum dengan karbon. CO2 dia menjadi karbon dioksida. CO2. C lah karbon. CO2 karbon dioksida. Yang jadi masalah apabila kita menghembuskan nafas ini, karbon dioksida CO2 bercantum dengan H2O, dia akan menjadi lebih bertoksid. H2O plus CO2. Siapa yang jadi? CH2O3. Dan menghasilkan asid karbonat yang lebih memudaratkan pada badan. Apabila kita minum dan dia bercampur dengan, menyebabkan darah kita akan tidak mampu untuk membawa oksigen dalam pengaliran darah, menyebabkan darah kita makin likat, makin pekat. Dan di antara simptom yang boleh berlaku, dia kemungkinan boleh kena penyakit vertigo, yang penyakit ni dia bukan pening biasa. Orang yang kena vertigo ni, dia pening, kemudian badan dia tak stable, dia boleh tombang. Bukan itu saja, kandungan oksigen dalam hemoglobin darah akan berkurangan, menyebabkan darah kita lebih bertoksid, darah kita lebih berasidik, menyebabkan pH dalam badan kita akan menyusut turun menjadi lebih berasidik. Dan dia juga menyebabkan buah pinggang kita akan bekerja lebih teruk dan merosakkan buah pinggang. Tuan-tuan sekalian, zaman Nabi menyebutkan hadis ni, tidak ada orang tahu tentang penyakit vertigo. Tidak ada orang tahu tentang hemoglobin darah. Tidak ada orang tahu kandungan oksigen dalam darah boleh berkurangan because of that. Dan tidak ada orang tahu fungsi buah pinggang yang menjadi agen detoxification pada tubuh badan. Demikian juga apabila kita bernafas, kita tak tiup, tapi kita bernafas. Yang kita tiup, tuan-tuan nak tahu tuan-tuan tiupan kita ni bersifat asidik atau tidak? Tuan-tuan ambil air yang beralkali, letak iodin. Kalau air tu alkali, dia akan berwarna biru. Kalau dia asidik, dia akan berwarna kekuningan. Tuan-tuan ambil air, letak iodin. Kalau dia warna biru, biasanya air zam-zam, pH dia antara 11 hingga 13, warna biru. Air Kangen berwarna biru juga, pH 8, 9. Tetapi pH yang 8, 9 ini, kalau kita ambil straw, letak kat situ dan kita tiup lama-lama, air yang berwarna biru akan bertukar menjadi kekuningan. Berarti air itu bertukar menjadi asidik. Dan yang kita minum ialah asid. Bukankah itu satu penemuan yang menakjubkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa ajar Nabi tuan-tuan benda ni? Siapa yang mengajar Nabi? Zaman Nabi Muhammad SAW, orang tak tahu fungsi buah pinggang itu. Orang tak tahu tentang penyakit vertigo. Penyakit vertigo ni baru saja ditemui. Dan orang tak tahu tentang kandungan oksigen dalam hemoglobin darah. Nobody knows. Ilmu hematologi ni
Hematologi ni terlampau baru. Hematologi ialah ilmu tentang kajian darah. Terlampau baru. Tetapi Nabi dah sebutkan 1400 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh yang pertama saya ambil malam ni, tuan-tuan. Contoh yang kedua. Pada hadis Nabi Muhammad SAW, ketika mana Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'uda jaziratul Arab murujan wa anhara. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah negara Arab kembali muruj, hijau, wa anhara, dan banyak tali air, mata air yang mula mengalir. Tuhan ni, bila saya sebutkan hadis ni, apa yang tuan boleh faham? Saya ulang balik hadis dia. Tidak akan berlakunya kiamat hingga kembali bumi Arab menghijau dan juga keluarnya aliran-aliran mata air, sungai-sungai, parit-parit. Apa yang Tuan Haji boleh faham pada hadis ini? Okey. Siapa yang bang? Apa yang boleh faham? Saya tanya soalan ni, saya nak minum dulu. Mana? Apa yang boleh faham? Okey, sekarang ni bumi Arab tidak menghijau. Tetapi sebelum berlakunya kiamat, bumi Arab akan menghijau. Bumi Arab akan menghijau. Benda itu betul. Tapi perkataan hatta ta'uda. Apa hatta ta'uda ni? Hingga kembali. What does it mean? Saya ulang balik hadisnya. La taqumus sa'atu, tidak akan berlaku kiamat hatta ta'uda, hinggalah kembali Jaziratul Arab murujan wa anhara, menghijau dan kembali subur. Ada air mata air, ada sungai, ada parit. Apa yang akan berlaku betul. Sekarang ni banyak yang masih gersang, tetapi akan kembali, akan menghijau. Tetapi ada perkataan sebelum tu. Apa yang boleh kita faham? Sebelum tu ada perkataan yang boleh kita terangkan. That is the point. The point is, sekarang realiti yang berlaku, kebanyakan negara Arab kering kontang. Sebelum berlaku kiamat, dia akan menghijau. Tetapi dahulu negara Arab negara yang hijau. Itu maksud hadis. Bila berkataan hatta ta'uda, kembali, saya kembali ke rumah saya kembali ke kampung saya. Maksudnya asalnya saya orang sini. Contohnya lah, saya kembali kampung saya orang sini. Kembali kat sini, maksudnya saya bukan asal daripada tempat lain datang sini. Itu maksudnya pendatang. Bila kembali, berarti asalnya saya di sini. So, bila Rasulullah sebutkan hatta ta'uda, hingga kembali bumi Arab menghijau. Wa anhara, anhar ni maksudnya aliran sungai-sungai. Kalau bahr adalah laut, nahar maksudnya sungai. So, aliran mata air dan sungai-sungai. So, 3 perkara kat sini. Pertama, negara Arab dulu menghijau. Yang kedua, sekarang kering kontang. Sejak zaman Nabi Ibrahim dah kering kontang. Nabi Ibrahim ketika mana meninggalkan Hajar bersama dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengadu pada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhanku, aku tinggalkan anakku dan isteriku biwadin ghaira dhi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tak ada pokok, kering kontang. Zaman Nabi Ibrahim lagi. Di antara zaman Nabi Ibrahim dengan kita sekarang, tuan-tuan, dah lebih 4,000 tahun. Zaman Nabi Ibrahim dengan kita dah lebih 4,000 tahun. Nabi Isa dengan kita lebih kurang 2,000 tahun. Kemudian
Di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa lebih dari 2000 tahun. So more than 4,000 years. Negara Arab kering kontang. Tetapi Rasulullah sebutkan akan kembali menghijau. Dan sekarang ni tuan-tuan dah mula menghijau dah. Ada banyak tempat yang mula menghijau. Ya, di Taif mula menghijau, banyak tempat yang mula menghijau di tanah Arab. Saya tengok pengalaman pertama saya pergi ke negara Arab. Memang banyak kawasan yang kering kontang. Sekarang dia banyak dah landscape. Rumput-rumput yang ditanam, taman-taman yang menghijau, tanah-tanah yang ditumbuhi oleh rumput yang menghijau. Yang dulu tidak ada. Taib. Apa kaitan dengan fakta saintifik? Fakta saintifik cuba kita lihat tuan-tuan. Di antara negara yang penuh dengan kolam petrol ialah negara Arab. Negara Arab. Dan scientifically proven that sumber petrol adalah daripada timbunan pepohon menghijau dan bahan organik yang melalui fasa masa yang lama, berjuta tahun, tertimbus dalam tanah dan akhirnya terbentuk petroleum. And it is impossible to be happen that telaga petroleum ni wujud kalau negara Arab dulu bukan bumi yang menghijau. And National Geography juga telah pun mengesahkan bahawa tanah Arab dulu adalah tanah yang hijau, yang penuh dengan pokok. Hasilnya daripada penemuan ekologi ini, ahli geologi mendapati memang asalnya tanah Arab adalah tanah yang hijau. Dan salah satu evidence dia adalah, salah satu buktinya ialah wujudnya kawah-kawah petrol yang menjadi sumber bahan api. Not only that, apa yang tuan-tuan baca dalam surah Yasin dan surah Waqiah, saya yakin tuan-tuan dah hafal dah surah ini. Ya. Cuma kadang-kadang tuan-tuan bila kita hafal surah tu, jangan baca Quran sekadar baca Quran. Cuba kaitkan dengan suasana kita. Sebab Quranlah kitab panduan kita. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Allamah Iqbal. Di kala mana dia menceritakan bagaimana ayah beliau selalu pesan beliau, Iqbal, iqra' Quran ka'annahu unzila ilaikal an. Wahai Iqbal, bacalah Quran seolah-olah dia diturunkan kepada kamu sekarang. Nak azan Okey, kita berhenti untuk longgan azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadha masjid sayyidina Muhammad wa sayyidina ini kalau Jadi tuan-tuan sekalian, saya kaitkan hadis tadi, kita bicarakan tentang mukjizat hadis Nabi Muhammad SAW. Cumanya kadang bila kita bicarakan tentang mukjizat hadis Nabi ini, kita tak boleh lari pada panduan dan pedoman daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran, ayat yang tuan-tuan dah biasa baca dalam surah Yasin, ya. Tuan-tuan boleh rujuk surah Yasin ayat yang ke-70. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdar naran, dialah Allah SWT yang telah menjadikan pepohon yang menghijau. Naran, api. Fa idza antum minhu tuqidun. Dengan api ini kamu mendapat nyalaannya. Dengan bahan api ini kamu dapat nyalaannya. Tafsiran para ulama dahulu, pepohon-pepohon yang menghijau ni apabila tombang ataupun dipotong kemudian dikeringkan, dia boleh jadi bahan api, sama aja jadi arang kayu, ataupun kita jadikan kayu bakar. Daripada pokok yang menghijau asalnya, kita boleh dapat nyalaan api sebab api boleh dinyalakan dengan menggunakan kayu. Ini tafsiran-tafsiran dulu, dan tafsiran ini juga tidak salah. Namun apabila berkembangnya ilmu petroleum dan mendapati bahawa terbentuknya kawah-kawah petrol ini adalah hasil daripada timbunan pepohon yang menghijau, yang sejajar, selari dengan ayat yang kita baca ini. Dan perkara yang sama juga Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-70 1 hingga 72. Afara'aytumun narallati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Afara'aytumun narallati turun. Tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan? Api yang kamu nyalakan. An antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apakah kamu yang menumbuhkan pokok ini ataupun kami yang menumbuhkan pokok? Tuan-tuan sekalian, kalau kita tanya anak-anak kita yang masih sekolah ni, sampai anak kita yang sekolah menengah lah, saya yakin anak-anak kita tak pernah nampak kita masak guna kayu api. Betul ke betul? Dan kalau kita tanya mereka tentang nyalaan api dengan kayu, mereka tak faham pun. Sebab kita masak guna gas. Kita pun naik kereta tak guna, kereta api tak pakai arang batu sekarang ni. Kereta api tak pakai arang. Semua pakai elektrik, pakai petrol. Demikian juga kenderaan yang lain. So, next few years, anak kita langsung tak tahu penggunaan kayu api itu sebagai bahan masakan. Namun demikian, zaman dahulu orang menggunakan kayu api. Hatta ada orang jual kayu api.
Yang mungkin sekarang ni masih lagi nampak kalau raya-raya bakar lemang. Akan datang orang bakar lemang dah pakai kayu api, tuan-tuan. Orang dah mula bakar pakai gas dah. Ya. Namun demikian, gas petrol ini sumbernya adalah daripada pepohon yang menghijau. So, daripada ayat ni, sama ada dalam surah Yasin maupun surah Al-Waqi'ah, bukankah ia sejajar, selari, parallel dengan hadis Nabi yang saya bacakan tadi, la taqumus sa'atu hatta ta'uda al-jaziratul Arab hatta ta'uda jaziratul Arab murujan wa anhara. Tidak akan berlaku kiamat hingga negara Arab kembali hijau, menghijau dan subur. Allahu akbar, tuan. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menjelaskan perkara ini sedangkan Nabi Muhammad tak belajar geografi, tuan-tuan. Ilmu geografi tidak dipelajari seperti mana yang kita tahu sekarang, dan kajian-kajian yang ada daripada National Geography ataupun pakar-pakar dalam bidang ilmu zoologi tidak ada di zaman itu. Tapi bagaimana apa yang disebutkan Nabi ini selari dengan fakta-fakta saintifik. Ini contoh bagaimana mukjizat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi jelaskan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang pada dua perkara ini, Al-Quran dan hadis. Sebab itulah tuan-tuan, selain apa yang disebutkan, apa yang berlaku pada seorang Profesor Gary Miller. Gary Miller, dia mengkaji Al-Quran pada tahun 1977. Dan kajian beliau mendapat fund daripada gereja. Sebab gereja akan dapat manfaat daripada kajian beliau. Beliau nak mengkaji Quran bagi mencari kepincangan, kesalahan, kekurangan yang ada dalam Al-Quran. Dia profesor dalam bidang statistik, matematik dan statistik. Matematik, statistik, itu bidang dia. Dan dia mengkaji Al-Quran, nak melihat di manakah kepincangan, kekurangan, kesalahan Al-Quran yang boleh digunakan oleh pihak gereja dalam medan dakwah bagi meyakinkan orang Islam agar memeluk agama Kristian. Setahun dia mengkaji. Setahun dia mengkaji. Dengan tujuan untuk memurtadkan umat Islam. Mengajak umat Islam meninggalkan Al-Quran. Mengajak umat Islam beriman pada agama Kristian. Namun setelah setahun dia mengkaji Al-Quran, akhirnya dia masuk Islam. Dia sini masuk Islam. Dan daripada kajian beliau menyatakan bahawa it is impossible that the Holy Quran was written by human beings. Mustahil Quran ditulis oleh manusia. It is word of God. Bila dia mengkaji keadaan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad dalam Gua Thur, Abu Bakar kebimbangan sebab nampak dah kafir Quraisy depan pintu Gua Thur tu. Kalau jenguk je nampak kedua-duanya. Kebimbangan Abu Bakar bukan bimbang takut-takut dia mati. Dia takut pada keselamatan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tahu benda ni. Sampai turunnya ayat Quran berbunyi, iz qala li sahibihi. Di kala mana Abu Bakar ketakutan, Nabi Muhammad sebutkan, iz qala li sahibihi la takhaf. Ketika mana dia berkata pada temannya Abu Bakar, janganlah kamu takut, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Dr. Gary Miller menyatakan bahawa kalau Nabi Muhammad dalam buku beliau The Amazing of the Holy Quran, keajaiban Al-Quran, beliau menyatakan, if Prophet Muhammad was a messenger of God, kalaulah Nabi Muhammad ni bukan utusan Tuhan, nescaya dia tak mampu untuk menenangkan Abu Bakar dengan penuh keyakinan. Jangan bimbang, jangan takut, Allah bersama kita, Allah akan selamatkan kita. Kalau dia bukan Nabi dan dia tak yakin pada Allah SWT, dia dah akan cari jalan keluar untuk melarikan diri. Sebab depan mata dah musuh Allah SWT.
Tapi keyakinan dia atas pertolongan Allah SWT membuktikan Nabi Muhammad seorang Nabi, dan ayat ini benar jaminan pada Allah SWT bahawa Nabi Muhammad akan selamat. Akhirnya dia masuk Islam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sempena dengan saya sebut tentang agama Kristian tadi, insya-Allah Masjid Sayyidina Hamzah, masjid tempat saya tinggal kat Kampung Batu Muda, Masjid Sayyidina Hamzah dengan kerjasama Hidayah Center akan buat program dakwah kepada non-Muslim selama 2 hari pada 6 hingga 7 hari bulan, bermula jam 9 pagi sampai 5.30 petang, Sabtu dan Ahad. Ya, Sabtu dan Ahad. Ada beberapa tajuk: memahami agama Sikhism, agama Hindu, memahami agama orang-orang Cina, memahami agama Kristian, memahami dakwah. Dan pada hari Ahad akan buat straight dakwah. Straight dakwah ni maksudnya keluar ramai-ramai, jumpa orang bukan Islam, ajak pada orang Islam, kepada Islam. Tapi bukan buat seorang-seorang. Ada yang guide. So, siapa yang saya galakkan, cuba berikan masa, terutamanya anak-anak muda ni, berikan masa. Registration boleh buat, yuran pendaftaran hanya RM10 sahaja. Ya, RM10 ni simbol je tuan-tuan, sebagai komitmen kita nak datang, sebab disediakan makan tengah hari. Makan tengah hari 2 hari disediakan, tak salah 2 hari disediakan. Dan beberapa penceramah yang memang pakar dalam bidang dakwah, pakar dalam bidang masing-masing akan turut serta bersama dalam program tersebut. Siapa yang nak daftar boleh ambil nombor ni, Cik Kadir, ataupun boleh bagi tahu nama saya sampaikan pada Cik Kadir. Sebab saya terlibat juga dalam program ni. Okey, siapa nak ambil nombor ni? Cik Kadir, dia yang uruskan program ni. 013 341 9402. 341 9402, Cik Kadir ya. Pendaftaran hanya RM10 pada 6 hari bulan hingga 7 hari bulan. Hari Sabtu bermula jam 9 sampai jam 5.30 petang, 2 hari. Pada hari Ahad akan buat straight dakwah. Straight dakwah ni macam mana orang Kristian boleh pergi rumah ke rumah, ajak orang masuk agama Kristian. Kita yang yakin Islam ni agama benar, kita tak mampu nak pergi ajak mereka. So, tapi bila kita pergi beramai-ramai ini tuan-tuan, dalam bentuk kelompok, insya-Allah kekuatan tu ada. So, saya syorkan tuan-tuan yang ada kat sini, yang ada anak-anak muda, terutama yang masih belajar universiti, datang program ni. Ya, duit RM10 tu untuk makan pun tak cukup untuk 2 hari. Tapi hanya sebagai satu simbol, sebab ada yang menaja program tersebut, dan insya-Allah akan belajar beberapa agama yang lain selain agama Kristian. Saya akan ambil tajuk saya bahagian agama Kristian, memahami agama Kristian. Jadi kita ada masa lebih kurang tak sampai sebulan lah, lebih kurang sebulan sekarang ya, sebulan sekarang. Dan kalau AJK Masjid Surau nampak program tu bagus, kita boleh buat di sini. Mungkin lah sebahagian datang tengok, kita boleh buat kat sini. Dan kita boleh target sebab kat sini ada non-Muslim yang ada sekitar kita. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka minad dunya wa ma fiha. Andai kata ada orang yang mendapat hidayah, asbabnya kita yang sampaikan, Allahu Akbar, lebih baik pada dunia dan segala isinya tuan-tuan. Mula-mula kita target hanya 50 orang je tau. Sebab kita tak nak terlampau ramai, tak boleh nak teman straight dakwah nanti tak boleh nak mendatangkan kesan yang baik. Tapi setelah kita bincang, kita target antara 50 hingga 100 orang sahaja. Jadi first come first serve. Siapa nak, tolong bagi tahu saya. Kalau terlupa nama Cik Kadir tadi, boleh bagi tahu saya untuk kita daftarkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita akhiri majlis tasawuf farah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.